memandangkan dah masuk di ambang Ramadan, kita nak tengok apakah top 5 hadis yang palsu ataupun lemah yang popular dalam masyarakat kita tentang Ramadan. Dr. Zaimi, kita mulakan dengan tempat kelima dulu, Doktor. Okey, tempat kelima Ha. Tempat kelima adalah yang biasa kita dengar, iaitu, sekejap, saya ada tulis tadi. Oh, dah siap dah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita buat homework. Baik. Tempat yang kelima adalah naumu as-saim ibadah wa sumtuhu tasbih. Tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah dan diamnya adalah dikira sebagai tasbih. Serius? Itu ada hadis famous masyarakat kita, Doktor. Hadis dhaif. So tempat kelima yang duk kata tidur dan duk diam itu adalah zikir, lemah. Ya, lemah. Okey, tempat Kalau tak, keempat. nanti semua orang tidur je lah tak baca Quran. Buat apa? Tidur pun ibadat. Kelas dah lah bercanggah dengan apa man qama Ramadan kan, iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia bercanggah. Dia bercanggah. Tempat keempat, Doktor. Tempat keempat adalah riwayat yang menyebutkan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Maksudnya, Sesiapa yang gembira dengan kehadiran Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya ke atas api neraka. itu lemah ke palsu? Yang tu tidak ada asal. Lagi dahsyat. Tak ada pun hadis. Dalam kitab-kitab hadis kita tak jumpa. Tak jumpa. Gembira kepada Ramadan ni, kita tak boleh kata terus haram neraka terus, sebab ada juga orang gembira datangnya Ramadan sebab adanya bazar, bukannya adanya ibadat. Tahun ni tak apa nak gembira. Tahun ni bazar tak ada. Tak gembira. Tak tahulah bazar kalau kat Sarawak dah tak ada kan. Kita panggil hadis ni, pertama tak ada asal lah, yang kedua dia ada unsur mujazafah, unsur keterlaluan. Hanya sekadar gembira je terus haram neraka. Sedangkan neraka tu, nak hindarkan diri daripada neraka ni mesti beramal, mesti beribadat, mesti bertaubat dan istighfar. Sedap lagi tu, gembira je. Gembira je kan. Tak boleh. So hadis tu memang tidak ada asal. Okey, itu tempat keempat. Tempat ketiga, kita pernah dengar hadis yang menyatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Dan tu Rajab adalah bulan Allah. Sya'ban adalah bulan aku dan Ramadan adalah bulan umatku kan. Sebenarnya hadis ini juga adalah hadis yang dhaif kerana sanad dia terputus, mursal. Kerana dari sudut maknanya pun kita agak macam peliklah sikit, sebab takkanlah Ramadan ni bulan untuk umat saja kan. Sedangkan Nabi juga suka dengan Ramadan ni. So Nabi juga beribadat bahkan lebih dahsyat daripada kita lagi. Sebab Aisyah sendiri sebut dalam hadis Nabi, kan orang tanya Aisyah tentang solat Nabi di bulan Ramadan, solat malam Nabi di bulan Ramadan dan bukan Ramadan. Nabi kata, Aisyah kata Nabi tidak pernah solat lebih pada 11 rakaat. La tas'al an husnihinna wa tulihin. Kamu jangan tanya tentang panjangnya solat Nabi dan macam mana bagusnya solat Nabi tu. Saya tanya memang banyak. Memang lama, sebab tu 11 rakaat Nabi. Tak macam 20 rakaat kita. 20 rakaat kita, wadduha inna anzalna je. Kan? Okay, tempat kedua, Doktor. Tempat kedua, yang ni pun glamour juga, iaitu hadis yang selalu juga disebut dalam kuliah-kuliah tazkirah Ramadan, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ya. Hadis ni adalah riwayat Ibnu Khuzaimah daripada jalur Salman Al-Farisi. Tetapi riwayat ni adalah hadis yang mungkar seperti mana yang disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Dari sudut matan pula, bila hadis membahagikan Ramadan kepada 3 bahagian, yang mana awaluhu rahmah, awalnya rahmat, wa awsatuhu maghfirah, tengahnya adalah pengampunan, wa akhiruhu itqun minan nar, dan yang akhir adalah pembebasan daripada api neraka. Hadis ni pun pelik kerana ia menyanggahi hadis-hadis yang sahih, yang mana dalam hadis sahih menyebutkan Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala ni akan membebaskan manusia-manusia pada setiap malam di bulan Ramadan. Wa dzalika fi kulli lailah. Maksudnya bagi setiap Allah malam. Utaqa minan nar. Bagi Allah ni ada orang-orang yang akan dibebaskan setiap malam akan berlaku daripada bulan Ramadan. Dan dalam hadis Nabi menyebutkan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin kan. Bila datang bulan Ramadan akan dibuka pintu syurga, akan ditutup pintu neraka dan akan dibelenggu syaitan. Maka ini memberikan isyarat bahawasanya keseluruhan Ramadan adalah rahmat,
keseluruhan Ramadan adalah pengampunan, keseluruhan Ramadan adalah pembebasan daripada api neraka. Dia tak ada satu juzuk, tak ada. Hari-hari rahmat, hari-hari bebas api neraka, hari-hari maghfirah. Ya. Nombor 1, hadis tentang Ramadan palsu ataupun lemah yang popular dalam masyarakat kita, Dr. Razaimi. Silakan. Okey. Yang paling glamour dalam masyarakat kita tentang hadis berkaitan dengan Ramadan ni adalah hadis kelebihan tarawih ikut malam. Malam ni solat dapat apa, esok solat dapat apa. Yang ni masa kita kecil-kecil dulu memang akan dibaca oleh imam-imam masjid sebelum solat tarawih. Ya, dia akan baca. Dan saya pernah tengok sendiri, ada orang bila imam tu baca tentang kelebihan tarawih malam tu, disebabkan kelebihan tu tak apa nak berjeliga, dia balik. Dia balik. Dan dia kata, esok sedap sikit. Oh, parah. Di antara tanda kepalsuan hadis tu, yang pertama adalah hadis tu tak disebut dalam mana-mana kitab hadis yang bersanad. Okey. Seperti mana yang disebut oleh Syuuti, mana-mana hadis di zaman kemudian yang tidak ada dalam mana-mana hadis bersanad, itu petanda palsu. Itu pertama. Yang kedua, hadis ni mengandungi petanda hadis palsu yang jelas. Seperti mana kata Al-Burhan An-Naji, dia kata mana-mana hadis yang menjanjikan apa-apa ibadat, pahala ibadat sama dengan pahala seorang Nabi, itu tanda palsu. Maksudnya kalau kita buat ibadat ni, kita dapat pahala seorang Nabi. Itu tanda palsu, clear palsu. So saya bagi contoh, dia sebut pada malam ke-8, sesiapa yang solat tarawih pada malam ke-8 dapat pahala seperti pahala Nabi Allah Ibrahim. Pada malam ke-9, siapa yang solat dapat seperti pahala Nabi Muhammad. Pada malam ke-17 sama seperti pahala sekalian para Nabi. Kena hak malah, dia pergi hak apa tu, pahala segala Nabi. Itu kalau dia solat tahun tu. Tahun tu. Kalau dia solat tahun lepas, maksudnya 2 kali sekalian para Nabi, tak ada Nabi boleh lawan dia. dia tapau habis. Dia tapau habis. So, kalau kita percaya kata hadis ni hadis betul, kita dah menghina Nabi. Takkanlah kita boleh lawan pahala Nabi. Bila kata solat malam 17 dapat pahala seperti sekalian para Nabi, kita campur pahala Nabi Adam, pahala Nabi Ibrahim, pahala Nabi Nuh, pahala Nabi Muhammad. So, Nabi Muhammad pun kalah dengan kita. Dan mungkin sedikit nasihat Ustaz, sebab bila kita dah belajar tentang hadis sahih, hadis palsu, hadis lemah, kadang-kadang kita ni terlalu semangat bila nampak orang yang beramal dengan hadis palsu, kita terus belasah dia kan. Sedikit advice Dr. Razaimi supaya dalam kita berpegang pada hadis sahih pun kena pelihara akhlak kita juga. Sebenarnya banyak video saya teguran pada diri saya sendiri dan juga kawan-kawan di luar sana. Kita kadang-kadang betul semangat untuk menjaga nama Nabi tu sunnah. Ya. Satu lagi, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik pun sunnah. So kalau boleh kita amalkanlah dua-dua sunnah ni, jangan sampai semangat nak menjaga nama Nabi sampai kita maki orang. Sama juga macam orang yang baca hadis palsu, nak ajak orang buat baik itu sunnah. Tapi tak boleh buat sunnah sampai buat benda haram sehingga menipu atas nama Nabi. So lama-lama kalau kita duk maki orang lebih pada had, kita tak ada beza dengan dia. Dia buat benda haram kerana baca nama Nabi secara palsu, baca hadis palsu. Kita juga buat benda haram dengan kita maki dia, sedangkan dia tak berhak untuk terima makian.